A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak murid Ustaz? Okey, Ustaz harap kamu semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat sahaja, okey? Okey, bertemu kita kembali bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Okey, so sekarang kita dah masuk unit 3 dalam tajuk rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Okey, dan tajuk makanan lah. Okey, pemakanan. Okey, baiklah. Jadi Ustaz tak nak buang masa. Okey, kita akan go through terus dengan kita punya tajuk. Okey, baiklah. Jadi seperti yang kamu sedia maklum, kita sekarang ni bukan sekarang ni, hari-hari kita makan. Okey, lagi-lagi kita di rumah sekarang ni, mak ayah pun ada kat rumah, mak hari-hari ada kat rumah, masak untuk kita hari-hari makanan yang sedap. Okey, tapi sedar tak kita makanan yang kita ambil tu makanan yang berkhasiat ke tidak? Cukup ke tidak nutrien dia? Alright, jadi oleh itu jom kita tengok sama-sama. Okey, so mana yang ada buku teks tu nanti bolehlah buka muka surat 13 dan 14. Okey, baiklah. Jadi untuk pertama kalinya, okey, Ustaz akan teruskan dengan gambar yang ada pada muka surat 13 ni. Okey, jadi kalau seperti yang kamu lihat, okey, ini gambar burger dan ini gambar makanan-makanan yang agak kurang berkhasiat lah. Okey, jadi apa yang kita perlu buat untuk tingkatkan makanan yang kurang berkhasiat ni? So orang yang buat makanan ni, dia fikir tau, takkanlah aku nak bagi orang makan makanan aku semua makanan dia punya kandungan dia yang tak berkhasiat je kan. Mesti aku kena selitkan satu atau dua kandungan berkhasiat agar seimbang. Okey, agar balance, seimbang lah. Okey, jadi contohnya makan burger. Okey, dia kata kat sini gunakan daging burger yang boleh dibuat menggunakan 100% daging segar. Okey, dikatakan di sini dia gunakan daging burger yang segar, 100% yang dia buat sendiri, homemade. Okey, tapi bila dah campur dengan minyak, dah goreng, jadi walaupun daging segar tapi dia punya kesegaran dia tu, nutrisi dia pun dah kurang sebab dah digoreng bersama dengan minyak. Okey, so apa yang kita boleh buat untuk lebih menjadikan dia lebih berkhasiat? Kita letak salad, letak sayur. Okey, letak sesuatu yang boleh membalancekan, menyeimbangkan nutrien dia. Okey, okey, itu burger tadi. Okey, jadi untuk di sini pula kentang putar ni ataupun mashed potato ni kan. Okey, dia kata kat sini guna kentang rebus tanpa campuran bahan lain. Okey, rebus. Okey, jadi seperti yang kita tahu, bila kita rebus satu makanan ni, so dia punya nutrien dia tak banyak hilang. Okey, sebab rebus lebih menyihatkan. Okey, mungkin kita tambah garam dan tambah sesuatu untuk jadikan dia sebagai perasa, itu yang menyebabkan dia kurang sihat. Okey, dan tengok sebelah tu kita tengok apa tu, makaroni makaroni tu walaupun digoreng tapi dicampurkan dengan salad ataupun sayur-sayuran. Okey, jadi apa yang nak dikatakan kat sini, bila kita makan, pastikan kita punya makanan tu tak semuanya kandungan yang tak berkhasiat. Kena letakkan kandungan yang berkhasiat juga supaya nutrien yang kita dapat tu balance dalam badan kita. Okey, contoh kalau awak makan sate, sebab itulah kalau kita beli sate, orang yang jual sate tu dia akan bagi apa? Dia akan bagi bawang, dia akan bagi timun. Okey, dia akan bagi kita nasi impit supaya sate yang berminyak tu tadi, okey, dapat dihilangkan dia punya minyak dia tu dengan kandungan-kandungan bawang yang penyerap minyak tu. Ingat bawang ni satu ejen makanan yang boleh serap minyak. Okey, boleh dia bijaknya orang yang buat sate ni, dia bagi benda-benda tu untuk menseimbangkan kita punya nutrien. Okey, dan biasanya makanan yang berminyak kalori dia banyak. Kalori ni nanti kita belajar lain. Okey, next. Okey, muka surat 14. Okey, kalau kita baca dekat sini, dia kata kat sini, okey, Jimmy dan rakan-rakannya mempelajari bahawa makanan berkhasiat ditentukan oleh kandungan nutrien makro dan nutrien mikro
yang terdapat dalam bahan makanan. Apa itu nutrien makro? Apa itu nutrien mikro? Okey, jom kita lihat. Alright. Okey. Seperti yang kita tengok pada rajah di sini, okey, ini contoh makanan yang segar. Makanan yang segar ni makanan yang mentah lah. Biasa bahan mentah, contohnya ada ikan, ada sayur, buah-buahan, okey. Jadi itu contoh makanan segar, okey. Makanan yang diproses, makanan yang terhasil daripada proses, okey, proses mesin. Okey, contohnya apa? Contohnya kalau kita beli cornflake, okey, susu, okey, susu yang ada dalam kotak tu, okey. Semua tu adalah makanan proses. Sardin, okey, roti, okey, apa yang kita beli kat kedai tu, kedai runcit biasanya. Okey, semua itu adalah makanan bertin, makanan berkotak, itu semua makanan yang berproses, diproses, okey. Jadi untuk makanan segera, okey, ataupun fast food, biasanya makanan-makanan fast food ni makanan yang digemari ramai, kan? Sebab dia sedap, sebab banyak benda yang tak elok tu yang dia sedap. Okey, contohnya apa? Fast food ni biasa kita akan order secara online dan dibawa oleh abang Food Panda ataupun drive-thru, okey, macam KFC, McDonald, Maggi, Samyang dan seumpamanya lah. Okey, semua sedap kan? Okey, so makanan yang seperti itu semuanya makanan segera. Okey, dan yang paling sedap sekali, betul tak? Okey, jom kita tengok apa maksud nutrien makro dan nutrien mikro yang disebutkan tadi. Okey, makro terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Tiga ni. Ini adalah nutrien makro. Okey. Nutrien makro ni nutrien yang besar lah, yang beri impact yang besar pada badan kita. Okey, yang kandungan dia percentage dia perlu diambil dengan cukup. Okey, mikro pula terdiri daripada pelbagai jenis galian ataupun asid organik dan vitamin. Okey. Selain tu kita sebutkan dia sebagai nutrien mikro. Galian, benda yang galian contoh macam garam kan. Garam tu mikro. Asid organik dan vitamin. Segala vitamin A sampai Z tu semuanya adalah mikro. Khasiat nutrien makro dalam makanan sentiasa tidak terjejas. Biasanya khasiat yang ada dalam makanan tu makro, contohnya daripada karbohidrat dia, protein dan lemak dia, biasanya tak akan terjejas walaupun dah masak. Semakin banyak makanan diproses, semakin berkurangan khasiat nutrien mikro. Okey, untuk makanan yang diproses tadi, setiap makanan dia ada mikro dan mikro. Tapi biasanya bila makanan tu dah diproses, okey, dah diproses, ditinkan, dikotakkan, khasiat yang ada dalam mikro tu akan berkurangan. Okey. Okey, baiklah, seterusnya okey, ini dia lebih cenderungkan, dia lebih perincikan. Okey, jenis-jenis makanan tadi. Okey, makanan segar seperti yang kita sedia maklum tadi, makanan segar segera. Okey, segera ni dia segar tapi nutrien makro dan mikro yang ada pada makanan tu dah kurang. Mikro lah biasanya kurang. Okey. Ini fast food tadi, makanan segera diproses, makanan diproses. Okey, diproses ni biasa kita tengok dekat benda-benda yang dah dipackagingkan lah. Okey, yang kita beli dekat mall, dekat kedai-kedai tu. Okey. Baiklah. Jadi itu sedikit yang Ustaz nak sharekan pasal makanan ni. Okey, jadi Ustaz harap apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, okey, memberi input dan manfaat pada kamu semua. Berhati-hati dalam pilih makanan. Kita lagi-lagi kita tengah lockdown ni, makan seronok makan kan. Berat masing-masing okey ke tak tu? Ustaz yakin berat masing-masing akan bertambah sebab duduk rumah kan. Tapi makan tak salah, tapi pilih makanan yang sihat. Okey? Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Stay safe. Okey. Jangan nakal-nakal. Assalamualaikum. Bye bye.